Datuk Lokman difahamkan terdapat satu laporan dari Free Malaysia Today bertajuk Syariah Judge seeks 30 million default judgment after Lokman fail to respond yang dibuat oleh wartawan bernama V. Ambalagan diterbitkan pada 15 hari bulan Februari 2022 berkenaan dengan satu kes saman yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Naim terhadap Datuk Lokman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Di dalam laporan tersebut menyatakan bahawa Datuk Lokman telah gagal memfailkan penyata pembelaan walaupun mahkamah telah mengarahkan Datuk Lokman melalui perguamnya untuk memfailkan penyata pembelaan sehingga pada hari Jumaat 11 Februari 2022. Datuk Lokman dimaklumkan oleh peguamnya dan setelah semakan dibuat di sistem mahkamah adalah disahkan bahawa penyata pembelaan telah pun difailkan di mahkamah pada 11 Februari 2022. Peguamnya juga telah hadir di pejabat peguam plaintiff untuk menyerahkan dokumen penyata pembelaan tersebut secara serahan tangan pada tarikh yang sama. Oleh itu, Datuk Lokman percaya bahawa kenyataan media dari Free Malaysia Today (FMT) tersebut adalah salah nyata dan Datuk Lokman ingin tahu dari sumber mana FMT dapat maklumat ini. Tiada sebarang penghakiman ingkar pembelaan boleh direkodkan ke atas Datuk Lokman selepas penyata pembelaan telah pun difailkan di mahkamah dan telah dihantar serah ke pejabat peguam plaintiff pada hari yang sama. Datuk Lokman tidak ingin membuat sebarang ulasan berkenaan kes yang sedang berlangsung di mahkamah ini dan Datuk Lokman menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan tindakan lanjut berkenaan dengan salah nyata yang dibuat terhadap dirinya dalam laporan Free Malaysia Today tersebut. Selain kemunculan sulung beberapa parti termasuk di Sabah. Ini dia pemimpin utama ketiga-tiga parti utama, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Datuk Seri Hadi Abdul Hadi Awang dan Datin Seri Wan Azizah Ismail. Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Abdul Hadi masing-masing mempertahankan kerusi Pekan dan Marang, manakala Datin Seri Wan Azizah pula berpindah ke kerusi Pandan. Juga calon-calon lain ini yang harus kita berikan tumpuan, apakah kedudukan mereka nanti? Sama-sama kita nantikan. Baik, dari Sabah, Sarawak Utara, Selatan, Timur dan juga Barat Semenanjung, tidak terkecuali wilayah Persekutuan, kami bawakan keputusan serentak. Ya Malik, dengan lebih 100 wartawan kami dari platform televisyen dan digital bersedia memberikan liputan serta jumlah undi terkini, rasmi dan tidak rasmi. Dan tanpa tugasan ataupun kehadiran rakan wartawan, pastinya keputusan ini tidak dapat kami bacakan untuk tatapan anda. Baiklah, antaranya Kumaran dari Kedah, Amalina di Sabah, Isyak Abdullah Ngah di Pantai Timur, juga di Selangor, Juliana Syahrin, dan kami bergabung malam ini untuk memberikan yang terbaik untuk tatapan anda. Baiklah, jika Malik dan Nozi berada di studio, saya Azhara Tagaya kini berada di bilik operasi My Undi. Dan di sinilah sebenarnya yang menjadi nadi kepada segala laporan berhubung proses kiraan undi bagi keputusan pilihan raya umum ke-14 kali ini. Dan di sini melibatkan sebenarnya sekitar 222 penginput data kami yang berada di seluruh negara pada ketika ini untuk memberikan laporan terkini. Mereka terdiri daripada 42 daripadanya adalah daripada rangkaian berita televisyen Media Prima dan 180 daripada media cetak. Dan semua keputusan ini anda boleh ikuti bersama-sama dengan kami kini dengan melayari portal myundi.com.my. Dan keputusan yang kami terima dan kami proses di sini, anda di rumah juga boleh lihat sebaik saja ia diterima. Dan saya yakin anda di rumah juga sedang menonton rancangan kami ini, Mandat Malaysia PRU ke-14, sambil anda melayari gadget, iPhone, tab dan sebagainya. Apa kata anda turut bersama dengan hashtag Mandat Malaysia TV3
sepanjang malam ini melalui rangkaian media sosial. Komen-komen anda sekiranya bernas dan boleh dikongsikan akan kami sama-sama ulas bersama dengan penganalisis sepanjang malam ini keputusan pilihan raya umum ke-14. Baik, bukan saja keputusan, kami perincikan juga analisisnya, Nozi. Mari kita lihat dahulu Malik, kedudukan kerusi parlimen selepas PRU ke-13 mengambil kira juga beberapa perubahan yang berlaku sebelum pembubaran Dewan Rakyat. Yang terlihat sejak tahun 2013, sejumlah 13 pilihan raya kecil diadakan, malah dengan penubuhan Parti Amanah dan Bersatu, maka kedudukan kerusi parlimen dimiliki parti turut berubah. Barisan Nasional dengan 132 kerusi, DAP 36, PKR 28 dan PAS 13 kerusi parlimen. Seterusnya 2 kerusi masing-masing buat Warisan dan PSM. Juga masing-masing 1 kerusi bagi Bersatu dan juga Bebas. Jadi apakah perubahan yang dijangka bagi graf ini menambah ataupun menyusut debarannya kini semakin dirasai. Dan kami bergabung malam ini khusus untuk anda. Azaria. Malik dan Norzi, apa yang pasti pada malam ini 14,968,304 pengundi berdaftar hari ini memilih seramai 2,333 orang calon. Dan daripada jumlah ribuan calon itu 687 untuk kerusi parlimen dan 1,646 lagi untuk Dewan Undangan Negeri. 151 kawasan parlimen dan 343 DUN menyaksikan pertembungan 3 penjuru. Manakala yang paling ramai kita dapati di DUN Merotai, Sabah dengan pertandingan 7 penjuru. Baik, SPR sebenarnya menjangkakan peratus keluar mengundi hari ini adalah 85% dan kita akan sama-sama saksikan segala keputusan ini sepanjang malam ini. Baiklah, Izwan. Baik, senang sekali dapat bersama dengan rakan-rakan saya dan selain daripada apa yang telah kami paparkan untuk tatapan anda, malam ini kita juga bakal melihat perubahan peta di hadapan saya bagi keseluruhan 222 kerusi parlimen dan 504 kerusi Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Apakah warna pada peta ini akan berubah atau kekal? Pada PRU ke-13, Barisan Nasional kekal kukuh di 10 negeri dengan Sabah dan Sarawak kekal sebagai fixed deposit untuk Barisan Nasional, manakala Kelantan dikuasai PAS dengan warna hijau, Pulau Pinang di hujung sana dikuasai DAP dengan warna merah dan Selangor dikuasai oleh PKR. Namun, sejak pembubaran 7 April lalu, warna-warna ini kembali neutral semuanya. Jadi siapa yang bakal diberi amanah untuk menggalas mandat selama 5 tahun akan datang? Sama-sama kita saksikan pada malam ini. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Saya Nurzi Pak Wan Cik. Saya Azaria Tagaya. Dan saya Izwan Azir Saleh. Kekal setia bersama kami, Mandat Malaysia PRU ke-14. Bahawa saya telah pun menghadap ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-13 dibubarkan pada hari Sabtu 7 April 2018. Ialah pada 9 hari bulan Mei 2018 hari Rabu. Perang kali ini kita lawan habis-habisan. Perang kali ini kita mesti menang.
tidak sekali-kali akan dilepas kepada pembangkang. Putrajaya mesti dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mia Abdul Malik Rayani sekali lagi. Dan saya Azaria Tagaya. Kami akan bersama dengan anda bermula daripada sekarang dan secara bergili-gili dengan rakan kami Nozi dan juga Izwan. Terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kerana memilih kami Mandat Malaysia PRU14 sebagai saluran untuk menantikan keputusan pilihan raya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran sehingga tengah malam nanti ataupun sehingga kerajaan terbentuk, Zaria. Ya? Dan jadi anda terus setia bersama kami untuk pelbagai perkembangan terkini dan juga keputusan-keputusan yang akan kami bawakan terus kepada anda. Yang penting malam ini kita akan bawakan kepada anda keputusan rasmi dan juga tidak rasmi. Jadi anda terus kekal bersama kami. Dan malam ini kita akan dibantu oleh paparan interaktif. Jadi anda boleh berikan perhatian kepada paparan-paparan di skrin yang kami bawakan untuk anda. Kalau anda boleh beri perhatian, nanti akan dikeluar di okey, ini dia yang kami maksudkan. Di sisi panel sisi ini adalah keputusan di kerusi parlimen dan juga kerusi DUN. Jadi anda boleh beri tumpuan di atas itu, majoriti mudah dan digabungkan bersama dengan jumlah kerusi. Jadi siapakah ataupun parti manakah yang terlebih dahulu mencecah angka majoriti mudah itu berdasarkan nombor-nombor yang di dalam kotak itu nanti adalah parti yang akan berjaya membentuk kerajaan. Juga kita ada panel depan. Juga kita ada panel depan untuk menunjukkan kepada anda antara keputusan tidak rasmi yang kita perolehi sepanjang malam ini dan pastinya keputusan rasmi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR kita akan kongsi bersama dengan anda. Juga anda boleh lihat melalui portal kami myundi.com.my dan keputusan tidak rasmi juga kami akan paparkan sehinggalah kami dapat mengesahkan keputusan itu. Dan selepas itu kita akan membincangkannya pula dengan panel yang akan bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita ada 3 panel yang akan berdiskusi bersama dengan kita. Selain kita melihat perkembangan ataupun keputusan-keputusan terkini yang masuk di portal MyUndi dan yang akan terus link ataupun berhubung dengan panel sisi dan juga panel depan kita nanti. Kita juga akan bertanyakan kepada panel-panel kita tentang jangkaan, analisis ataupun perkembangan yang semasa, keadaan yang semasa terkini yang berlaku, Zaria. Dan jika anda melihat panel sisi dan juga panel depan kami, mungkin anda perasan ada satu keputusan menang yang telah dinyatakan di situ. Ini tentunya di DUN Rantau yang melibatkan Datuk Seri Muhammad Hassan yang menang tanpa bertanding tempoh hari pada hari penamaan calon, di mana Malik pada hari tersebut menjadi pengacara rancangan penamaan calon. Ya, dapat program mengikuti penamaan calon itu yang berita yang memang masuk
secara kata orang tak dijangka sebab bapa segala pilihan raya ini adalah pilihan raya yang dinanti-nantikan, yang disebutkan bapa segala pilihan raya. Tak dijangka ada juga yang menang tanpa bertanding. Tapi apapun, kita malam ini akan bawakan lebih banyak keputusan. Apapun sebelum itu kami ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah pun keluar mengundi hari ini. Azaria, kabarnya di mana-mana pusat undi pun kalau kita lihat di media sosial hari ini rata-ratanya melaporkan ataupun update di media sosial mengatakan barisan terlalu panjang dan sebagainya. Tapi itulah dia semangatnya, ramai yang keluar awal hari ini untuk kegiatan mereka dan ramai